Rosalinda binti Faridun, kelas 4 UM. Hari ini saya akan membentangkan tajuk matematik bab 4, iaitu penaklukan logik. Part yang ke-8 iaitu hujah didaktif sah munasabah. Okey. Hujah didaktif ni dia ada 3 bentuk. Iaitu bentuk pertama, bentuk kedua dan bentuk ketiga. Ni ialah jadual bentuk-bentuknya. Okey, ni saya ada buat satu jadual bentuk-bentuk hujah didaktif. Hujah didaktif ni dia ada 3 bentuk. Dalam setiap bentuk dia kena ada 3 bahagian. Dia dah pecah-pecahkan lah. So first, premis pertama, premis kedua dan kesimpulan. Sebenarnya dia boleh je banyak premis, tapi dia paling kurang untuk jadi hujah didaktif dia kena ada 2 premis. 2. Okey. Okey, kita tengok bentuk pertama. Bentuk pertama pada premis 1, semua A ialah B. Premis kedua, C ialah A. Manakala kesimpulan untuk bentuk 1, C ialah B. Kita tengok contoh hujah bentuk pertama. Semua segitiga mempunyai 3 sisi. PQR ialah segitiga. PQR mempunyai 3 sisi. Okey, ayat ni saya dah kurungkan 3 bahagian. Kita andaikan kurungan warna merah ialah premis pertama, kurungan biru premis kedua dan kurungan ungu ialah kesimpulan dia. Okey, kita tengok dekat premis pertama, semua segitiga mempunyai 3 sisi. Sekarang ni dekat premis pertama, untuk bentuk pertama, semua A ialah B. So, kita letakkan segitiga ni sebagai A sebab semua A. Semua segitiga mempunyai 3 sisi ni kita letak sebagai B. Jadi semua segitiga mempunyai 3 sisi. Untuk premis kedua pula, PQR kita letak sebagai C. Sebab untuk premis kedua bentuk pertama, C ialah A. Segitiga ni dah digaris sebagai A. PQR mestilah C sebab C ialah A. Okay, kita tengok pula dekat kesimpulan. PQR mempunyai 3 sisi. PQR ni bila kita rujuk semula dekat premis kedua, PQR ialah C, mempunyai 3 sisi. Bila kita rujuk semula dekat premis pertama, dia merupakan B. Jadi samalah dengan kesimpulan untuk bentuk pertama, C ialah B. PQR mempunyai 3 sisi. Kita tengok pula dekat contoh hujah bentuk kedua. Okey, ni pula contoh bagi hujah bentuk kedua. Jika X ialah gandaan 4, maka X ialah gandaan 2. X ialah gandaan 4. X ialah gandaan 2. Okey, kita tengok kat sini. Kalau kita rujuk semula, bentuk kedua, premis pertama dia, jika P, maka Q. Premis kedua, P adalah benar. Kesimpulan dia pula, Q adalah benar. Okey, sekarang ni kita kena pasti dulu yang mana premis 1, yang mana premis 2. Lepas tu kesimpulan dia yang mana. Okey, macam biasa kita kurungkan dia. Premis pertama warna merah, premis kedua warna biru. Lepas tu kesimpulan dia kita letak warna ungu. Okey, sekarang ni kita kena pasti pula siapa dia P, siapa dia Q. Okey, kita try gariskan yang mana P dan Q. Sekarang kita dah kenal pasti siapa P, siapa Q. Bila kita tengok balik, dia kata dekat premis pertama, jika P maka Q. Jadi jika P tu X ialah gandaan 4, maka Q dia ialah X ialah gandaan 2. Okay, kita tengok pula premis kedua, P adalah benar. Jadi bila kita tengok balik dekat premis pertama, P ialah X
ialah gandaan 4. So dekat premis kedua ni automatik 8 ialah gandaan 4 sebagai P adalah benar. Sebab kita tengok balik dekat premis pertama tu, P kan ialah gandaan 4. Bila kita tengok dekat premis kedua tu, dia ada ayat ialah gandaan 4. Kita tengok gandaan 4 tu dia bagi nombor apa? 8 kan? 8 tu betul ke dia gandaan 4? 4 kali 2, 8. Betul lah. So P adalah benar. 8 ialah gandaan 4. Benar lah. Kita tengok pula kat kesimpulan, Q adalah benar. 8 ialah gandaan 2. Okey. Betul ke 8 tu gandaan 2? Betul lah kan? Sebab 2 kali 4 kan 8. 2, 4, 6, 8. So betul lah Q adalah benar. Ni pula adalah contoh soalan untuk hujah bentuk ketiga. Jika A sama dengan sifar, maka Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C ialah garis lurus. Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C ialah bukan garis lurus. A sama dengan bukan sifar. Okey, sekarang kita dah kena pasti siapa premis 1, siapa premis 2, lepas tu siapa kesimpulan. Okey. Untuk premis 1, jika A sama dengan sifar, maka Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C ialah garis lurus. Premis kedua pula, Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C ialah bukan garis lurus. Untuk kesimpulan pula, A bukan sifar ataupun sama dengan bukan sifar lah. Okey, sekarang kita dah kenal pasti siapa P, siapa Q, siapa bukan Q, siapa bukan P. Okey, kita tengok P dulu. Bila kita rujuk balik dekat bentuk-bentuk hujah ni, untuk bentuk ketiga, dia tulis kat situ, jika P maka Q. So jika P tu ialah A sama dengan sifar, maka Q dia ialah Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C ialah garis lurus. Okay, kita tengok pula dekat premis kedua, Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C ialah bukan garis lurus. Macam nak tahu dia ni bukan Q adalah benar? Okay, kita tengok Q. Q apa? Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C ialah garis lurus. Okay, tu Q. Kalau kita tengok balik kat premis kedua, Q dia tak sama. Maksudnya premis pertama ni dengan premis kedua, Q dia tak sama. So dia bukan Q yang ada dekat premis pertama. Jadi dia bukan Q adalah benar. Okay, kita tengok pula dekat kesimpulan, A bukan sifar. Maksudnya kalau kita tengok kat premis pertama, A sama dengan sifar tu dia P kan. Tapi bila kita tengok kat kesimpulan, A bukan sifar. Jadi dia ialah, kalau dia bukan P, dia adalah benar. Sekarang ni hujah didaktif dia terbahagi kepada dua. Hujah didaktif yang sah atau tidak sah. Lepas tu hujah didaktif yang sah ni, dia boleh jadi munasabah, tapi dia boleh juga jadi tak munasabah. Kalau yang hujah didaktif tidak sah ni, memang sah-sah dia tidak munasabah. Sebab dalam bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 tu, dia ada yang tak ikut. Maksudnya macam dia salah lah. Hujah didaktif ni semua kena benar. Dia tak boleh salah. Satu salah, dia jadi tak sah. Saya rasa tu je untuk tajuk hujah didaktif sah munasabah. Kalau tak faham, kita boleh bincang
Nanti boleh tanya-tanya semua. Okay. Terima kasih.